عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah An-Nahl bermula dari ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pagi ini kita sambung dari surah An-Nahl, bermula dari ayat 89. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala sebut wa yauma nab'atsu, wa yauma nab'atsu, dan hari di mana kami bangkitkan, hari di mana kami bangkitkan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan, hari di mana kami bangkitkan. Bangkitkan apa? Bangkitkan pada setiap umat itu seorang saksi. Seorang saksi. Min alaihim min anfusihim, ke atas mereka dari kalangan diri mereka sendiri. Wajidna bika syahidan ala haula, dan kami jadikan kamu sebagai saksi ke atas sekalian mereka itu. Ke atas sekalian mereka itu. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan ke atas kamu al-kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, serta rahmat, wa busyra lil muslimin, dan berita gembira kepada orang Islam, dan berita gembira kepada orang Islam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa setiap nabi pada hari kiamat akan dipersaksikan ke atas umatnya, sebagaimana ayat yang dibacakan, kisah bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud diminta baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa sampai kepada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat akan bangkitkan sekalian umat dengan nabi-nabi mereka, dan setiap umat itu dipersaksikan. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka dengan nabi-nabi mereka. Nabi menjadi saksi ke atas umat dia. Sebab itu kita sebut bahawa kita sebut ataupun ayat yang surah An-Nisa tu, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ayat surah An-Nisa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, sampai kepada ayat tu
maka Nabi SAW kata cukuplah. Ibnu Mas'ud kata, aku pun tengok kepada Nabi SAW, tiba-tiba aku dapati dua air mata Nabi mengalir. Nabi menangis, mengenangkan bahawa dia akan menjadi saksi kepada umatnya dan menjadi saksi kepada sekalian umat. Bukan sekadar umat Nabi saja, malah sekalian umat. Sebab tu bila nak masuk syurga ni, setiap umat masuk syurga dengan Nabi masing-masing. Yang penting dipersaksikan oleh Nabi masing-masing bahawa dia adalah dari kalangan umatnya. Umat Nabi Musa ikut Nabi Musa, umat Nabi Isa akan ikut Nabi Isa, umat Nabi Nuh ikut Nabi Nuh, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka masuk syurga melainkan dengan nabi-nabi mereka. Jadi umat Nabi Muhammad ni masuk syurga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat ini akan masuk pertama dulu daripada umat-umat lain. Bukan kerana kedudukan kita secara individu, tidak, tetapi kerana kita masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita sebagai umat pertama masuk syurga sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian nabi dan yang merupakan pembuka kepada pintu syurga. Jadi sebab tu ini asas yang perlu difahami oleh setiap pencinta Nabi. Semalam kita cerita tentang cinta Nabi dan ketaatan kepada baginda, bahawa Nabi SAW ni orang yang cinta kepada baginda akan bersama dengan baginda di dalam syurga nanti. Dan dialah yang akan menjadi saksi. Ni umat ni betul ke tak umat dia. Kalau umat dia ni ngaku saja sebagai umat, tapi Nabi tidak memperakukan dia sebagai umat, maka dia tidak akan dapat masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita benar pada keimanannya, benar pada amalannya, benar pada ikutannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar pada cinta Nabi, sehingga akhirnya kita bersama dengan baginda di dalam syurga. Jadi ingat, apa yang kita buat pada hari ini akan dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia termasuk ajaran Nabi ataupun tidak. Sebab tu kita berusaha menepati sunnah Nabi, menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti hari akhirat bila dipersaksikan oleh Allah kepada Nabi, Nabi kata benar, hak ni aku ajar, benar, yang ni aku suruh, benar, yang ni ajaran aku. Jangan sampai di hari akhirat bila nak ditimbang di dalam timbangan mizan atau berada di dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya tiba-tiba, ni amalan daripada mana? Nabi pun tak ngaku, ni bukan aku ajar. Wal iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperakukan amalan kita. Jadi saksi itu penting, saksi itu penting. Baik, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan al-kitab tibyanan sebagai penjelasan, likulli syai', bagi setiap sesuatu. Maka Al-Quran meliputi segala ilmu yang bermanfaat, sama ada dari berita yang terdahulu atau ilmu yang akan datang, dari setiap yang halal, setiap yang haram, dan apa yang diperlukan oleh manusia dari urusan dunia, urusan agama, urusan kehidupan, dan urusan kembali mereka. Semua tu ada dalam Al-Quran. Tibyanan, penjelasan, likulli syai', untuk setiap perkara. Semua perkara ada dalam Al-Quran. Semua perkara tu ada dalam Al-Quran. Cuma jangan pula orang salah faham bahawa cukuplah dengan Al-Quran, tidak perlu lagi kepada As-Sunnah hadis. Yang tu dipanggil golongan Quraniyun.
orang yang berpada dengan Quran, lalu dia kata Quran ni sebut solat ni 3 kali, maka 3 kali dia solat. Padahal Nabi solat 5 kali. Quran sebut solat pagi, solat siang, solat malam dan solat subuh. Maka dia pun sembahyang 3 je. 1 pagi, 1 subuh, 1 siang, 1 malam. Sedangkan Nabi SAW sebagai orang yang memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan Allah memberikan penjelasan kepada Nabi SAW untuk dijelaskan kepada umat akan Al-Quran, maka Nabi lah SAW orang yang paling faham tentang Al-Quran. Sebab itu as-sunnah, sunnah Nabi ni sebagai kembar Al-Quran. Dia adalah wahyu Allah. Dari sudut kedudukannya sebagai hujjah, dia sebanding, kekuatannya setara dengan Al-Quran, kekuatan hujjahnya. Cuma dari sudut level kesahihannya, maka Nabi ataupun Quran kita kata mutawatir. Hadis Nabi ni ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad ni makna tak sampai jumlah mutawatir. Dan kedudukan Al-Quran lebih mulia sebab dia datang secara langsung dari Allah. Adapun hadis Nabi SAW adalah wahyu Allah kepada Nabi, tapi perkataannya adalah perkataan Nabi SAW. Dan kedudukan Al-Quran itu dibaca dalam salat, sedang hadis tidak dibaca dalam salat. Dari sudut kedudukan, ketinggian, Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Tapi sebenarnya dari sudut hujjah dia sama. Sebagaimana Quran tak boleh tolak, hadis pun tak boleh tolak. Tak boleh orang kata saya nak berhujah dengan Quran je, saya tak nak berhujah dengan hadis. Tak boleh. Hujjiyatul hadis ni mana penghujahan hadis dalam bab agama tu sama dengan penghujahan Al-Quran. Sebagaimana Quran menjadi hujah dalam agama, hadis pun begitu. Tapi bahaya kalau orang yang hanya berpada kepada Al-Quran, tidak berpada kepada hadis. Golongan disebut Quraniyun, orang yang hanya nak kepada Quran. Apa jadi? Dia akan tafsirkan Al-Quran mengikut tafsiran dia. Sedang Al-Quran ni ada penafsiran dia tersendiri yang patut difahami oleh umat melalui hadis Nabi. Apa dia? Kerana apa? Al-Quran sebut litubayyina, supaya kamu menjelaskan. Kalau kita baca sebelum ayat ni, ayat yang sebelum ini, pernah kita baca ayat apa? Mana ada ayat yang kita baca tu? Ayat 64, masih surah yang sama. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'an illa 'alaikal kitab illa litubayyina. Kalau kita tengok sini tubayyina. Kalau ayat yang kita bacakan hari ni tibyanan. Okey. Ada dekat perkataan yang sama dari sudut bahasa Arab ni. Satu tibyanan, satu litubayyina. Okey. Tibyanan penjelasan. Tubayyina kamu menjelaskan. Jadi kita tahu Al-Quran ni penjelasan kepada semua perkara. Siapa yang nak jelaskan tu? Ayat 64, litubayyina, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada mereka. Okey. Jadi penjelasan oleh Al-Quran tu siapa yang jelaskan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran kata supaya kamu yang menjelaskan kepada mereka. Ayat 64 ini menjelaskan kepada kita siapa yang akan memberikan penjelasan sebagaimana ayat 89. Ayat 89 sebut tibyanan, supaya Quran ni penjelasan bagi setiap perkara. Jadi ayat 64 bagi tahu yang nak jelaskan itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan sampai dia tafsirkan Al-Quran, dia yang menjelaskan, sedang dia tak faham pun perkataan Nabi dan dia tak rujuk pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia kata, jangan salat dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk di situ diterjemahkan sebagai lalai. Maka wahai orang-orang yang beriman, jangan salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Okey? Maka dia kata, ni mabuk di sini bererti lalai. Sebab orang mukmin, orang beriman, mana dia lalai, mana dia mabuk, dia tak minum arak. Dia tak faham dan dia tak baca. Pasal ayat tu sebenarnya turun kepada orang beriman sebelum pengharaman arak. Arak ni belum diharamkan lagi, cuma Allah tak bagi minum sebelum solat. Jadi difahami maksud mabuk itu dengan mabuk sebenar, dengan mabuk yang sebenar, bukan lalai. Jadi kalau dia faham lalai, itu salah. Sehingga dia kata jangan salat dalam keadaan lalai. Jadi sebelum daripada khusyuk, jangan salat. Yang tu tak betul lah. Menggunakan Al-Quran tapi pada konteks yang salah, itu bahaya. Itu bahaya. Dan banyak orang sekarang ni pemikiran berfikir untuk menterjemahkan semula Al-Quran, nak menafsirkan semula Al-Quran mengikut apa? Mengikut kefahaman dia. Dia panggil fahaman liberal. Dia nak suruh Quran itu mengikut kefahaman temporari, kontemporari, semasa. Quran ni memang semasa, tapi yang semasa tu kena ikut Quran, bukan Al-Quran yang kena ikut semasa. Al-Quran tu dia yang menjaga, dia yang menjelaskan. Situasi mesti disesuaikan mengikut Al-Quran. Wahudan, dan petunjuk. Quran ni juga sebagai petunjuk. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Jadi dalam Quran tu ada semua apa yang memberi manfaat kepada manusia. Daripada halal haram, cerita yang dulu, cerita yang akan datang, urusan dunia pun ada, urusan akhirat apatah lagi, macam mana kehidupan di akhirat nanti, ada belaka dalam Quran. Wahudan, petunjuk bagi hati. Warahmatan, rahmat. Wabushra, berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Berita gembira kepada orang-orang yang Islam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut disebut dalam tafsir ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala letak dalam ayat yang sama ni dua topik, dua perkara. Bahagian pertama dari ayat cerita tentang akhirat, kemudian Allah cerita tentang penurunan Al-Quran. Dalam ayat yang sama ni kan ada dua topik, dua isu. Pertama, pada hari kami bangkitkan setiap umat tu ada saksi, dan kami bangkitkan pula kamu jadi saksi kepada sekalian mereka. Itu satu cerita. Cerita apa? Cerita hari akhirat. Cerita yang kedua, kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan kepada setiap sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat dan berita gembira kepada orang-orang Islam. Kan ada dua cerita dalam satu ayat tu, ada dua isi. Kenapa? Disebut dalam tafsir ini, annal murad wallahu ta'ala alam, seakan-akan Allah berkehendak, Tuhan yang mewajibkan ke atas kamu wahai Muhammad menyampaikan kitab yang diturunkan ke atas kamu
akan tanya juga orang-orang Islam tentang Al-Quran yang diturunkan ke atas mereka. Dan sebagaimana kamu jadi saksi ke atas mereka di hari akhirat, maka kamu juga akan ditanya tentang Al-Quran yang diturunkan ke atas kamu. Dan kita sebagai umat pun akan ditanya tentang apa yang kita buat dengan Al-Quran yang diturunkan ke atas kita. Jadi sebab itulah kalau orang tanya, ada tak buku tentang nak mengenal hakikat insan? Kalau orang kata ada buku kan, buku mengenal hakikat diri ke? Mengenal hakikat insan, lupa dah. Ada satu hakikat mengenal diri. Nah, macam-macam dia cerita situ. Nah, unsur air, api, angin, tanah lah, macam-macam. Hakikat mengenal diri. Kita kata buku yang paling utama nak kenal diri kita ialah Al-Quran. Sebab buku inilah yang akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Apa yang kamu buat dengan Al-Quran? Quran dah turun kepada kamu, apa yang kamu buat dengan Al-Quran? Dah baca banyak mana? Dah khatam berapa kali? Dah faham macam mana? Kita akan ditanya tentang Al-Quran di hari akhirat. Apatah lagi orang yang sudah diberikan kepada mereka Al-Quran. Maknanya dia pandai baca Quran, dia pandai bahasa Arab, dia hafiz lagi. Lagilah Allah Ta'ala tanya. Sebab tu Quran ni sama ada menjadi hujah bagi kita ataupun hujah ke atas kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kekurangan kita pada Al-Quran. Banyak dah kekurangan kita pada Al-Quran ni, banyak. Quran tu tetap Quran. Dia tu kitab Allah. Kita jaga ke kita tak jaga ke, Quran tetap Quran. Yang masalahnya kita, apa yang kita dah buat dengan Al-Quran? Banyak mana yang kita baca Al-Quran? Banyak mana yang kita dah beramal dengan Al-Quran? Yang ni akan ditanya. Quran tu akan datang sebagai hujah, sama ada mendakwa kita atau yang membela kita. Minta-minta Quran tu jadi hujah yang membela kita lah. Walaupun kita ni baca dah sehari-hari, tapi nak banding sebenar, hak sebenar Quran tu sangat-sangat jauh lagi. Yang kita mampu sekadar ni kita buat ni mungkin 10-20 minit sehari baca Quran. Lepas tu berusaha untuk fahami pula 20 minit. Cukuplah setengah jam sehari. Hak dia. Tapi kalau tengok benda lain lebih setengah jam. Makan pun nak roti canai sekeping pun setengah jam lebih. Betul tak? Makan lagi banyak. Dia buat benda lain, kerja lain lagi banyak daripada Quran. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah di akhir hayat, muka dia banyak masuk penjara. Silap saya sebut dia lah kisah yang sentiasa peluk Al-Quran dan menangis. Sebab dia banyak sibuk dengan ilmu, sibuk dengan jihad. Dia seorang yang jihad pun kuat, menulis kitab pun banyak. Kemudian dalam keadaan dia tu, kalau kita tahap ni baca Quran banyak dah, tapi dia tetap lagi peluk Quran menangis kerana banyak perkara dia disibukkan dari Quran, dengan jihadnya, dengan menulisnya, dengan penjaranya. Kadang-kadang banyak dah hak-hak Al-Quran yang dia kata dia abaikan. Maknanya dari sudut tak cukup lagi. Hak selama ni hak dia buat setara tu. Kalau dia lagu tu, kita tak tahu lagu mana. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam akhir, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Al-Walid, mereka ni menangisi, Allah lambatnya kita dapat Quran ni, lambat di akhir hayat. Jadi mereka sibuk dengan Al-Quran. Para sahabat ni akhirnya sibuk dengan Al-Quran. Kita ni berasa je sibuk, tapi sebenarnya tak lagi. Berasa je. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Banyak dah hak-hak Al-Quran ni patut kita kena sama-sama berusaha untuk jaga hak dia, baca dia, memahami.
Pasal apa? Sebab dia akan datang di hari akhirat sebagai pendakwa atau pembela. Jadi sebab itulah dalam ayat yang sama ni cerita akhirat ada, cerita Quran pun ada. Ai innal ladzi aujaba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan ke atas kamu Al-Quran akan mengembalikan kamu kepadanya, iaitulah pada hari akhirat, dan dia akan bertanya kepada kamu tentang apa yang dia turunkan kepada kamu. Dia akan bertanya tentang apa yang diturunkan kepada kamu. Baik, ayat yang seterusnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya berbuat adil dan berbuat baik. Bil adli, berbuat adil. Adil yakni wa huwa al-qist wal muwazanah, keadilan, dan juga al-ihsan, kebaikan. Berlaku adil dan juga berbuat ihsan. Adil dalam mengesakannya dan ihsan dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepadanya. Bil adli wal ihsan. Ita'idhil qurba, dan dia juga memerintahkan supaya memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia melarang dari melakukan perbuatan keji serta mungkar. Wal baghi, dan juga kezaliman kepada manusia. Ya'idhukum, dia memberi peringatan kepada kamu. La'allakum tadhakkarun, agar kamu mengambil peringatan. Agar kamu mengambil peringatan. Baik, jadi ayat ini merupakan ayat-ayat yang menghimpunkan akhlak. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud, inna ajma'a ayatin fil Quran, sesungguhnya ayat yang paling cukup ataupun menghimpunkan perintah dan juga larangan dalam Al-Quran adalah ayat inilah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Abdullah ibnu Mas'ud kata, ayat ni adalah ayat yang paling ajma' ni yang paling menghimpunkan, mengumpulkan semua perkara. Baik. Wa qad warada fi nuzuliha, telah ada pada sebab turun ayat ini, hadithun hasan rawahul Imam Ahmad an Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fana'i baitihi, Nabi sedang duduk di rumah dia, tiba-tiba datang Uthman bin Maz'un. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, duduklah. Dia pun duduk. Dia duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dalam keadaan dia duduk, Nabi pun melihat ke langit. Nabi melihat ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tundukkan pandangannya sehingga dia pun tengok sebelah kanan. Wada'a yaminahu 'alal ard. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jalisi Uthman ila haitsu wada'a basarahu.
fa akhadha yanghudhu ra'sahu ka'annama yastaqfihi ma yuqalu lahu wa ibn Maz'un yanzuru. Nabi pun tengok, kemudian Nabi duduk. Setelah itu Nabi pun mengangguk-anggukkan kepala seakan-akan dia mendengar apa yang disebutkan kepada baginda, sedang Ibnu Maz'un melihatnya. Apabila Nabi selesai, Nabi pun tengok sekali lagi ke langit sebagaimana dia tengok pertama. Fa'atba'ahu basarahu hatta tawara ila sama'. Nabi pun tengok sampailah hilang di langit. Fa'aqbala ila Uthman bin Uthman bijilsatihi al-ula. Dia pun kembali kepada Uthman bin Maz'un sebagaimana kali pertama dia duduk. Kali pertama dia duduk. Kemudian faqala ya Muhammad fima kunta ujalisuka ma ra'aituka taf'alu ka fi'lil ghadah. Faqala wa ma ra'aitani fa'altu. Qala ra'aituka shakhasa basaraka ila as-sama' thumma wada'tahu haythu wada'tahu ala yaminik fataharrafta ilayhi wa taraktani fa akhadta tanghadu ra'saka ka'annaka tastaqfihi tafqahu syai'an. Kamu tundukkan kepala kamu sebagaimana kamu faham sesuatu. Yuqalu laka, seperti yang kamu faham sesuatu yang dikatakan kepada kamu. Qala wa fatinta dhalik. Nabi kata kepada Uthman, kamu perasan benda tu? Kamu tengok benda tu? Dia kata, iyalah aku perasan. Nah, dia duduk dekat dengan Nabi. Tiba-tiba datang keadaan begitu, Nabi tengok ke langit. Kemudian Nabi tunduk. Kemudian Nabi pun mengangguk-anggukkan seakan-akan memahami sesuatu dalam keadaan dia berpisah ataupun keadaan yang lain daripada Uthman bin Maz'un tadi. Jadi Nabi kata, Uthman bin Maz'un, kamu perasan benda tu? Dia kata, aku perasan lah sebab aku duduk dekat dengan kamu ni. Qala atani Rasulullahi anifan wa anta jalisun. Dia kata, telah datang utusan Allah kepadaku tadi sedang kamu masih duduk. Uthman kata, Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, utusan Allah. Fama qala laka. Dia kata apa? Dia kata apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sampailah habis ayat. Qala Uthman fadhalika hina istaqarra al-iman fi qalbi wa ahbabtu Muhammadan. Dan itulah waktunya iman itu masuk ke dalam hatiku dan aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu antara ayat yang paling banyaklah, paling banyak kandungannya dalam Al-Quran. Dalam suatu ayat menghimpunkan banyak perkara. Inilah ayat dia. Ajma' ni satu apa? Satu ayat yang banyak perintah di dalamnya. Satu ayat yang menghimpunkan banyak perkara. Diperintahkan adil, diperintahkan buat baik, diperintahkan memberi kepada kaum kerabat, diperintahkan melarang daripada perkara keji dan mungkar dan juga kezaliman. Ayat ni walaupun pendek tapi banyak perkara di dalamnya. Ajma' dipanggil paling banyak perintah di dalamnya. Dan sebab itulah ayat ini sering dibaca dalam khutbah Jumaat. Cuma kita jadikan dia sebagai ayat penutup. Kita tak faham perintah dia. Orang perempuan lagilah tak dengar khutbah kan. Orang lelaki ni ibadallah. Ayat ni keluar apa? Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un, aqimus salah. Bangun. Ayat ni para, kenapa dibacakan setiap Jumaat? Sebab ini pesanan yang paling komplit. Paling komplit. Pesanan Allah yang paling komplit. Kita cerita panjang-panjang dalam khutbah pun, isi kandungan dia, mari ayat ni habis. Ayat ni paling komplit sekali. Merangkumi segala perkara. Apa dia? Ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kamu berlaku adil dan berbuat baik. Berlaku adil dalam mengesakan Allah. Berbuat baik, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dan juga berlaku adil kepada manusia, serta berbuat ihsan dalam berbuat kepada manusia. Boleh dia fahami kedua-dua. Berlaku adil dalam mengesakan Allah dan berlaku adil dalam di antara manusia. Berbuat ihsan dengan Allah, berbuat ihsan dengan manusia. Ihsan dalam menyembah Allah, ihsan dalam bergaul dengan manusia. Ni wa ita'idzil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah juga larang daripada perkara keji, mungkar, wal baghy, dan juga kezaliman. Setiap Jumaat dibacakan, tapi setiap Jumaat kita tak faham. Mana? Kena Jumaat lepas ni insya-Allah faham lah. Jumaat lepas daripada ni faham lah. Ni ibadallah juga celak mata. Ibadallah. Asal-asal tunduk ibadallah tu celak. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba. Tu maknanya khutbah dah nak habis. Maksud dia khutbah dah nak habis. Apa inti dia? Tak faham. Rupa-rupanya inilah ayat dia. Ayat Quran rupanya. Ingat ke penutup khutbah tu biasa je, rupanya ayat Quran. Pasal apa? Pasal khatib tu dia nak kesimpulan daripada khutbah tu. Inilah dia. Semua benda Allah Ta'ala suruh. Iman kepada dia, berbuat baik dalam beribadah dengan dia, buat baik dengan manusia, bagi kepada kaum kerabat. Jangan buat benda keji, jangan buat benda mungkar, jangan buat zalim. Allah bagi peringatan agar kamu ni mendapat atau mengambil pengajaran. Jadi kita pun baca ayat ni kena tutup dalam khutbah kita hari ni. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu a'lam. Aqimus salah tak ada lah hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.